Okey, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan putaran. Okey, flashback. Putaran. Putaran apa yang kita perlu syarat untuk putaran itu berlaku? Apa syarat-syarat putaran untuk berlaku? Ada berapa syarat? Hello? Putaran, ada berapa syarat putaran? Untuk berlakunya suatu putaran. Syarat-syarat putaran. Hello? Tak ada respon. Tak ada jawab ni. Orang ada ni. 15 orang. 15 orang. Takkan tak boleh bagi tahu syarat-syarat putaran. Syarat-syarat putaran. Ada berapa? Hello? Syarat-syarat putaran ada berapa? Diam semua ni. Okey, syarat putaran ada 3. Yang pertama, pusat putaran. Pusat putaran. Nak berputar dia kena ada pusat lah. Macam kipas kan. Pusat putaran dia kat tengah-tengah tu. Kalau macam tayar kereta, pusat putaran dia di tengah-tengah tayar kereta. Tu pusat putaran lah. Yang kedua adalah arah putaran. Arah putaran ni ada 2. Yang pertama ikut arah jam dan yang kedua lawan arah jam. Dan yang ketiga adalah sudut putaran. Sudut putaran ni sama ada dia berputar 90 darjah ataupun 180 darjah. Ada 2 je lah sudut putaran. 90 darjah dan 180 darjah. Tu adalah syarat-syarat putaran untuk berlaku lah. Saya ulang, pertama pusat putaran, yang kedua arah putaran dan yang tiga adalah sudut putaran. Okey, kita sambung pembelajaran pada hari ini. Okey, menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, kalau sebelum ni dia bagi objek, dia bagi pusat, dia bagi sudut, dia bagi putaran, kamu kena cari imej dia. Dia bagi objek, pusat, sudut dan arah putaran, kamu kena cari imej. Jadi untuk contoh 21 ni, dia bagi objek dan dia bagi imej sahaja. Jadi kamu kena cari pusat dia kat mana, pusat putaran di mana, sudut putaran berapa darjah dan arah putaran ke mana, sama ada ikut jam atau arah jam. Macam mana kita nak cari ketiga-tiga benda ni lah, pusat, sudut dengan arah putaran. Okey, kita lihat contoh 21. Imej ABC. A atas A tu ada koma, B ada koma, C ada koma, tu maksudnya imej lah. Imej ABC ialah imej bagi ABC di bawah satu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran. 3 benda ni kita kena cari, iaitu pusat, sudut dengan arah putaran. Macam mana nak buat? Sekiranya dia bagi objek dengan imej, nak cari pusat, sudut, putaran, kamu kena ada 2 benda lah. 3 benda. Yang pertama adalah jangka lukis. Yang kedua adalah jangka sudut ataupun protektor, dan ketiga adalah pembaris. Tu asas dah tu. Benda-benda ni kamu dah ada ni masa tingkatan 1. Sebab masa tingkatan 1 kamu belajar melukis sudut 90 darjah, 60 darjah, 30 darjah. Okey.
Kita lihat. Ni adalah ni step-step dia. Langkah 1, langkah 2. Kita lihat langkah 1. Langkah 1. Sambungkan titik A objek ke A image. Bina pembahagi 2 sama serenjang bagi term bearing garis A objek A image. Okey, pembahagi 2 sama serenjang. Ni maksudnya bina garis serenjang lah. Garis serenjang ni maksudnya 90 darjah. Contohlah. Ni satu garis lurus. Kemudian kamu nak bina satu garis serenjang. Ni garis serenjang ni yang cikgu dot. Ni adalah garis serenjang ni lah. Yang garis putus-putus ni di mana sudut dia adalah 90 darjah. 90 darjah. Kita nak bina. Jadi kamu sambungkan titik A objek kepada A image. Mana? Besarkan. Okay, ni adalah A objek. Ni adalah A objek, ini adalah A image. Back. Okey. Nak bina pembahagi 2 sama serenjang. Kamu guna jangka lukis. Jangka lukis. Kamu guna jangka lukis. Jangka lukis ni yang ada tajam tu. Satu bahagian tajam, satu bahagian yang ada pensel. Jadi kamu letak di... Hayan. Hayan. Main kat luar lah bising. Bising. Kamu letak di A objek. Kemudian kamu buka jangka lukis kamu ni. Biar dia lebih daripada separuh antara A objek dengan A image. Lebih pada separuh. Kalau separuh kat mana? Lebih kurang kat sini lah kan. Kamu buka lebih daripada separuh. Lebih pada separuh kat sini lah lebih kurang. Kemudian kamu buat lengkuk di atas dengan lengkuk di bawah. Buat lengkuk di atas. Kemudian kamu buat lengkuk di bawah. Okey. Kemudian kamu letakkan yang tajam tu, yang jarum tu di A objek, A image kemudian. Kamu buat lengkuk di atas dengan lengkuk di bawah. Buat lengkuk atas. Kemudian buat lengkuk di buat lengkuk di bawah. Okey, kemudian kamu ambil pembaris. Kamu gariskan lah. Pembaris kamu gariskan. Kamu gariskan. Di sini kamu dah membina garis serenjang lah. Garis serenjang. Cikgu labelkan. Ni contohlah. Cikgu highlightkan warna merah. Daripada A objek kepada A image. Kemudian kamu bina garis serenjang. Sudut dia 90 darjah. Tu maksud dia. Okay, back. Okey, itu langkah pertama. Kemudian lihat langkah kedua. Langkah dua. Ulang langkah 1 bagi garis B objek kepada B image atau C objek kepada C image. Kamu ulang langkah 1 pada point B atau point C. Ulang langkah yang sama. Okay, tadi kita guna point A dengan B. A dengan B pula. A objek, A image. Jadi sekarang kita guna point B pula. B kat mana B? Ni B ni. Ni B objek, yang ni B image. Kamu bina langkah yang sama. Pembahagi 2 sama serenjang. Okay. Langkah yang sama, kamu ambil jangka lukis. Kamu letak di B objek.
Kemudian jangka lukis ni kamu buka biar dia lebih daripada separuh antara B object dengan B image. Agak-agak kamu separuh kat sini kan. Kamu buka lebih daripada separuh. Besar lagi. Lebih daripada separuh. Kat sini lah lebih kurang lebih daripada separuh. Kemudian kamu buat lengkuk di atas dengan di bawah. Cikgu tukar warna merah. Lengkuk atas. Kemudian kamu buat lengkuk di bawah. Oh alah, dia sama lah pula. Panjangkan lagi sekejap. Panjang lagi. Kamu buat lengkuk di atas. Kemudian kamu buat lengkuk di bawah. Alah. Lengkuk di bawah. Sekejap. Kemudian yang tajam tu kamu letak di B image. Kamu letak di B image. Sama juga kamu buat lengkuk di atas. Dengan di bawah. Lengkuk atas. Kemudian lengkuk di bawah. Okey. Kemudian persilangan antara garis merah ni. Yang ke atas ni. Persilangan dia. Ni persilangan ni. Kamu gariskan dengan persilangan yang merah. Kamu ambil pembaris. Kamu gariskan. Buat satu garis lurus lah. Persilangan yang merah. Yang garis merah. Okey. Buat satu garis lurus. Apa warna biru pula? Merah. Kamu buat satu garis. Jadi yang warna biru tu. Yang warna biru tu adalah garis renjang bagi point A object, A image. Dan warna merah tu adalah garis renjang point B object dengan B image. Okey, jadi kamu akan lihat berlakulah persilangan garis berwarna biru dengan garis berwarna merah. Persilangan dia di mana? Persilangan dia di sinilah. Ni yang cikgu bulatkan. Persilangan dia di situ. Maka persilangan antara garis merah dengan biru tu adalah pusat putaran. Okey, cikgu padam yang ni. Padam. Persilangan dia kat sini tadi. Persilangan dia kat sini. Ni. Persilangan dia di sini. Ni adalah pusat putaran lah. Okay, jadi kita dah dapat pusat putaran. Pusat putaran. Dah dapat. Okay, seterusnya. Langkah keempat. Langkah ketiga, kita dah tandakan dia sebagai pusat putaran. Kita label lah sini sebagai D lah. D. Pusat putaran dia kita labelkan sebagai D. Itu langkah ketiga. Dan langkah keempat, kita ukur sudut C object D kepada C image. Kamu buat satu garis. Sambungkan daripada objek C kepada pusat putaran. Lebih kurang lah. Cikgu malah guna pembaris sebab lambat. Kemudian daripada pusat putaran kepada C image. Kemudian kamu ambil jangka sudut. Jangka sudut. Mana jangka sudut? Ni. Jangka sudut kamu ukurlah berapa darjah. Kamu letak di pusat putaran dia. Kemudian kamu putar dia. Kamu akan lihatlah. Dia adalah 90 darjah. Kita guna skala dalam. Sebab kosong kita mula di sini. Kosong darjah di sini guna skala dalam ni. Skala dalam yang ni lah. Yang kosong di dalam tu. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sehingga di sini sudut putaran dia 90 darjah. Jadi kita dah dapat
Yang kedua, sudut putaran dia 90 darjah. Sudut dia 90 darjah. Kemudian close. Yang ketiga, arah putaran. Ni adalah objek, ni adalah image. Jadi pergerakannya daripada objek kepada image. Ke sinilah pergerakannya. Pergerakannya ke kanan. Jadi arah putarannya adalah ikut arah jam. Arah jam. Jadi lengkaplah putaran kita. Putaran kita adalah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Ikut arah jam. Pada pusat D. Pada pusat D. Jadi cukup syarat 3 syarat tu, maka lengkaplah putaran kita lah. Putaran objek segitiga ABC kepada image ABC. Putarannya sudut 90 darjah. Berputar pada arah jam. Berpusat di D. Cukup 3 syarat tu. Okey, ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Bagus. Alhamdulillah. Next. Ni lah. Ni apa ni? Ni. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat di dah lengkap. Sudah. Next. Seterusnya. Sikit. Menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey, contoh 22. Okey, tentukan koordinat image bagi titik A negatif 3, 2 di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan kosong. Asalan kosong ni ataupun pada asalan ni maksudnya pada persilangan garis X, paksi X dengan paksi Y lah. Ni paksi X, ni paksi Y. Ni adalah asalan dia. Ni asalan kosong-kosong. Okey, langkah 1. Sambung garis OA. Kamu sambung garis pada asalan kepada objek. Langkah 2. Putar garis OA pada asalan kosong darjah menggunakan protektor ikut arah jam pada sudut 90 darjah. Daripada darjah, koordinat bagi image A ialah 2, 3. Jadi kamu ambil protektor. Kamu putar je dia. 90 darjah ikut arah jam. Jadi ke sinilah pergerakannya. Jadi lebih kurang kat sinilah. Lebih kurang kat sini. Ni adalah A image. Tu guna protektor ni. Guna protektor. Kamu boleh lihat lah. Tapi cikgu suka guna kira kotak. Kita lihat. Guna kira kotak yang cikgu ajar sebelum ni. Sebab kamu belajar translasi kan. Pergerakan dia. Kira kotak lah senang. Putaran 90 darjah. Kamu kira kotak. Daripada titik asalan kepada objek A, kotak dia berapa ni? 1, 2, 3. Ke kiri tu maksudnya paksi X lah. X 3 unit. Kemudian 1, 2. Naik turun tu paksi Y. Paksi Y 2 unit. 2 unit. Okey, sekejap.
Sebelum tu kamu buat draft. Kamu sambungkan asalan kepada objek. Dia kata 90 darjah ikut jam. 90 darjah ikut jam ke sini lah. Ke sini. Maksudnya image kamu akan berada di sini. Image kamu berada di sini. Draft dia. Kena buat draft lah. Ataupun target. Supaya kita nak bergerak nanti, kita nak tuju ke mana. Senang. Jadi image kamu akan berada di sini. 90 darjah ikut arah jam. Kat sinilah pergerakannya. Image kamu akan berada di sini. Jadi kita kena tuju kat sini lah. Jadi untuk 90 darjah putaran, kamu kena songsangkan dia ni. X3 ni jadi X2. Terbalikkan. X3 ni jadi 2. Y2 ni jadi 3. Jadi 3. Jadi daripada titik asalan, kamu nak bergerak. X2. X ni pasti X kiri dengan kanan. Jadi kamu nak bergerak ke kiri ke kanan. Sebanyak 2 unit. Nak bergerak ke mana? Kiri ke kanan? Bergerak kiri ke kanan? Hello? Hello? 23 orang ni tak ada respon. Kanan. Bergerak ke kanan. Terima kasih. Sebab image kamu berada di sini. Bergerak ke kanan 2 unit. 1, 2. Kemudian Y. 3. Y ni pasti Y atas dengan bawah. Nak gerak ke atas ke bawah? Atas. Atas 3 kali. Sebab image kamu ada di sini. Kamu kena tuju ke image, draft image, target kamu. 3. 1, 2, 3. Maka ini adalah image bagi A. Image bagi A. Padam. Jadi kalau kamu buat garis daripada pusat kepada A objek, kepada pusat kepada A image, kamu akan nampaklah 90 darjah di sini. Sudut tegak. Jadi koordinatnya adalah inilah 2, 3. Maka koordinat A image adalah 2, 3. Macam tu je. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi. Kalau putaran 90 darjah, kamu kena songsangkan dia. Kalau X tu 3, Y tu 2, kamu kena songsangkan dia jadi X2, Y 3. Kalau putaran 180 darjah, kamu tak payah songsangkan. Kalau X3, X3 lah. Y2, Y2 lah. Daripada pusat kepada image. Macam tu je. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Terus. Seterusnya. Menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberi. Kalau sebelum ni dia bagi objek nak cari image. Sekarang dia bagi image nak cari objek. Contoh 23. Sekiranya K image negatif 23. Negatif 23 kat mana? Kat sini. Negatif 23. Ialah image bagi K di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik L10. L10 kat sini. L10. Pusat putarannya di L. Tentukan koordinat K. Okey, langkah 1. Kalau dia bagi image, dia nak cari objek, kamu kena terbalikkan arah putaran untuk mencari koordinat objek iaitu titik K. Dia kata arah putaran apa? Arah putaran. Arah putaran dia kata ikut arah jam. Jadi kalau dia bagi image, nak cari objek, kamu kena terbalikkan arah putaran. Kalau ikut arah jam, terbalikkan jadi lawan arah jam. Jadi titik image K ni
Lawan arah jam. Gerakan dia ke mana? Ke sinilah. Lawan arah jam. Ke sini. Okey. Kemudian langkah 2. Dengan menggunakan protektor, putar garis K image L pada titik L. 90 darjah lawan arah jam. Ni kamu nak guna pergerakan titik pun boleh. Kamu nak guna protektor pun boleh. Tadi cikgu tunjuk guna titik kan. Ni kita gunakan protektor. Sekejap. Padam balik. Kamu tahu pergerakannya daripada pergerakannya adalah lawan arah jam ke sini. Jadi kamu ambil protektor ataupun jangka sudut. Kamu letak di pusat putaran. Pusat putaran. Kamu kira lah. Ni guna skala luar. Kosong dia bermula di sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi sini. Ni adalah kat sinilah objek dia. Kat situ. Tak kat luar. Padam ni. Objek kamu berada di sini. Contohlah kamu nak guna protektor lah. Kemudian kamu kira yang ambil pembaris, kamu garis lah. Bukan ambil pembaris garis. Kamu ambil pembaris, kamu kira. Contohlah berapa cm ni? Kosong. Daripada sini ke sini adalah 7 cm. Daripada image kepada pusat putaran 7 cm. Jadi daripada pusat putaran kepada objek juga mesti 7 cm. Jadi kamu ambil pembaris letak. Nature sikit guna ni. 7 cm. Kosong. Daripada kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat sini. 7. Maka image kamu, bukan image, objek kamu berada di sini. Padam balik. Jadi kamu dah dapat image, image pula. Objek. Okey. Macam tu lah. Jadi cikgu dah ajar cara guna protektor. Ataupun jangka sudut. Dan cikgu juga dah ajar cara kira kotak-kotak. Pergerakan dia kotak-kotak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okey, habislah bab. Bukan bab ni. Habislah putaran 11.4. Habis putaran 11.4. Yang nombor 1, 2, 3 ni kamu dah buat. Tak ada masalah kan? Kamu buat nombor 4. Nanti cikgu akan post dalam WhatsApp. Nombor 4 tapi ni sikit ni, tak ada lukis-lukis. Kemudian cikgu nak kamu buat latihan menjana kecemerlangan. Menjana kecemerlangan. Nombor 10. Nombor 10. Ni kena lukis ni. Dengan nombor 11. Buat latihan tu. Nanti cikgu akan post dalam WhatsApp group lah. Gambar latihan yang perlu dibuat. Okay, ada masalah 11.4 putaran. Habis putaran kita ni. Nanti kelas seterusnya kita masuk 11.5.
Ada masalah? 11.4 putaran? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, Alhamdulillah. Yang baru masuk ke apa ni? Boleh isi link kehadiran semula ni. Yang baru masuk ni. Link kehadiran di ruangan chat. Okay, kalau tak ada masalah, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. See you. Ya, sama-sama. Buat latihan tu. Sampai pukul 12. Kasih cikgu.